Assalamualaikum, selamat sejahtera, wanakum, tachahau. Saya Suman Sibam, kembali lagi dari channel kita Rakyat Malaysia. Hari ini saya kembali dengan isu yang sama, iaitu apa yang terjadi di Israel dan Palestin. Saya nak bagi satu keterangan ataupun pendapat daripada segi ilmiah supaya orang faham antara perang dengan penghapusan bangsa ataupun penghapusan kaum. Ya, perang, okey, kalau dikatakan perang lah, seperti rakyat kita lah sedia maklum, perang itu adalah antara tentera dengan tentera untuk kedudukan geopolitik atas kekuatan bahan-bahan perangnya sendiri, ya, untuk menunjukkan kekuatan dia, ya, seperti mana kita lihat Ukraine dengan Rusia berperang nama dia. Sebab itu antara tentera dengan tentera mereka. Ya, itu yang perlu kita faham. Perang dengan penghapusan itu, kaum itu perkara yang sungguh berbeza. Bila kita masuk dalam bab penghapusan kaum, iaitu mereka buat satu penghapusan kaum untuk satu kedudukan di sebuah negara untuk menaluki tanah itu, sedangkan mereka bukan kaum asal di situ. Ya, seperti mana kita lihat di Israel, ya, Zionis yang mengancam penduduk asal itu Palestin, dan mereka merampas, mereka membunuh orang Islam di Al-Aqsa. Perkara ini semua sedia maklum. Ya, itu pemahaman kami sebagai seorang Muslim. Ya, saya beri satu perumpamaan untuk rakyat lebih memahami. Apa kita boleh ambil kisah daripada ilm, iaitu Sri Lanka. Ya, terjadinya satu penghapusan kaum pada kaum Tamil, iaitu yang begitu kejam dilakukan oleh kerajaan Zionis. Ya, mereka jual daging orang Tamil, mereka bunuh, mereka rogol dan pelbagai benda-benda yang kejam mereka lakukan kepada kaum Tamil asal di Sri Lanka, iaitu kaum Tamil. Ya, bila kita lihat balik sejarah Zionis, mereka itu bukan kaum asal di Sri Lanka, ya, di ilm sana. Tetapi mereka datang untuk satu kedudukan politik, satu kedudukan nak menunjukkan mereka itu hebat, dan mereka menghapuskan kaum asal di Sri Lanka, iaitu orang Tamil, bangsa Tamil. Iaitu bila kita kaitkan dengan LTTE, kita akan ditangkap. Apa yang terjadi di Palestin, itu yang terjadi di Sri Lanka. Itu yang terjadi di Myanmar kepada bangsa Rohingya. Dan saya akan sebut juga, dan saya harap semua boleh menonton video ini penuh. Bila kita lihat LTTE diharamkan oleh USA, sebab LTTE ini lawan dengan USA, dan hari ini Malaysia pun telah mengikuti undang-undang Commonwealth, mematuhi apa yang ditetapkan oleh PBB dan negara-negara Commonwealth. Terpaksalah kita anggapkan itu pun terorisme. Ya, itu yang terjadi di Sri Lanka. Dan satu lagi perumpamaan, iaitu perumpamaan kedua, iaitu di Myanmar. Ya, penghapusan kaum Rohingya terjadi di Myanmar. Dan apa kelemahan pula kaum Rohingya ini? Mereka ini tidak berjuang di tanah mereka. Mereka tidak berjuang di tanah mereka, malah mereka datang ke negara luar, ya, kucar-kacirkan undang-undang negara luar, merayu simpati dengan UNHCR, merayu simpati dengan PBB, ya. Lepas itu mereka tidak menghormati perlembagaan sesebuah negara. Hari ini terjadi di Malaysia berkaitan dengan warga Rohingya. Tetapi perkara yang berbeza jadi di Sri Lanka dan di Palestin. Walaupun mereka ditindas, mereka tahu sejarah itu adalah sejarah asli, dan mereka tahu mereka itulah kaum asal di negara itu. Tetapi mereka masih berjuang hingga ke hujung nyawa. Mereka tak lari ke mana-mana negara. Selepas mereka kalah ke menang ke, tetap diorang berdiri di situ mempertahankan hak mereka dan mempertahankan hak agama mereka dan mempertahankan hak bangsa mereka. Seperti mana di Palestin mereka mempertahankan hak agama mereka. Di Sri Lanka mereka mempertahankan hak bangsa mereka. Tetapi di Rohingya, bangsa Rohingya ini tidak mempertahankan apa-apa. Mereka lari daripada peperangan, lepas tu pergi berjumpa PBB, lepas tu mereka menyatakan mereka itu diancam. Apa lagi kejam, Sri Lanka diancam oleh kaum Zionis, kaum asal dibunuh di sana. Perempuan mengandung dipotong perut, dibuang bayinya di bawah, dipijak, ditentera. Dan banyak negara yang membantu kerajaan Zionis ini untuk penghapusan kaum Tamil di Sri Lanka. Tetapi di Myanmar, hanya tentera Myanmar yang menghapuskan kaum Rohingya. Tidak ada masuk campur negara lain. Seperti mana kita lihat di di Palestin. Israel ada bantuan begitu banyak daripada PBB, daripada USA dan negara-negara yang kaya di atas senjata. Untuk senjata, mereka memberi senjata untuk pergi perang. Sedangkan Hamas
Tidak ada apa-apa pun. Dulu mereka baling batu, hari ini mereka ada senjata. Mereka hantar roket. Ya, mereka tuntut hak mereka sahaja. Itu tidak ada masalah. Tapi apa yang jadi pada Sri Lanka hari ini tidak ada dalam dunia. Ya, bila kita lihat balik, ya, penghapusan kaum ini mereka menunjukkan kebencian dan mereka nak hapuskan satu bangsa ataupun kaum di dalam dunia, dan mereka mahu rampas sesebuah negara dan perlu menukar nama dan hilangkan dalam map dunia nak menunjukkan mereka punya negara. Sedangkan mereka naik kuda, naik kapal datang negara itu mengambil simpati seperti mana Rohingya datang Malaysia, merayu simpati, merayu harapan, tetapi hari ini mereka menindas kaum asal di situ. Ya, contoh saya pergi rumah kamu, saya akan jadikan rumah kamu jadi hak milik kamu. Apa perasaan kamu? Kalau kamu seorang pejuang, kamu sayang pada bangsa, kamu sayang pada agama, kamu akan berjuang sampai ke hujung nyawa. Itulah dituntut daripada bangsa pun, agama pun. Tetapi ini tidak jadi pada Rohingya, dan saya tak tahulah, Rohingya sajalah untuk masa ini. Tapi kaum Palestin, kaum Tamil di Sri Lanka tetap berjuang sehingga hari ini menuntut hak mereka sebagai penduduk asal di sana. Ya, supaya mereka tidak ditindas. Tetapi apa yang terjadi bila kita tengok media-media, mereka akan nyatakan kita yang jadi teroris, bukan dia. Sampai hari ini PBB tidak declare ya Zionis adalah teroris. Ya. Tentera Israel adalah teroris. Dia pun membunuh. Lagi ramai dia bunuh daripada yang lain. Ya, macam LTTE dikata membunuh, dikatakan teroris, pengganas, tidak boleh diiktirafkan. Tetapi bila kita lihat, Zionis tidak diiktiraf sebagai teroris tim. Dia orang tidak diiktiraf teroris. Ya, bila kita tengok Kashmir, RSS iaitu ekstremis Hindu tua, mereka pun tidak digelar ekstremis. Sebab apa? Sebab mereka mengampu USA dan PBB untuk satu hak. Itu yang terjadi. Kalau tak percaya, kalau tidak yakin, boleh berkajian sendiri. Itu yang kita dapat tahu. Inilah masalah yang dihadapi oleh seseorang bila nak menyampaikan dengan fakta. Bila kita bagi fakta, dia kata tidak ada fakta. Itu saya nyatakan, kalau kamu ada fakta, sila nyatakan fakta itu supaya umum orang faham. Betulkah yang kamu kata? Sebab di sini hari ini semua di hujung jari. Dan kita semua boleh pandai membaca sudah. Rakyat Malaysia semua dah pandai membaca. Ya, tidak ada satu penafian dan tidak ada satu penipuan untuk nama ke follower ke, tidak perlu. Ya, dan kita tidak merayu untuk follower dan kita tidak merayu untuk simpati orang menonton video kita. Ini adalah satu ilmu pengetahuan daripada segi ilmiah dan daripada segi pengetahuan untuk kemanusiaan. Ya, sekian, terima kasih daripada saya Suman Sivam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vanakkam. Valga Valamudan.